mengapa seluruh dunia kini menyasarkan Malaysia rahasianya terbongkar. Kini di seluruh pelosok dunia, sebuah fenomena sedang merebak secara senyap tetapi pasti. Fenomena itu ialah suara-suara yang tanpa teragak-agak menyebut Malaysia sebagai destinasi pelancongan mereka yang seterusnya. Di sebuah kafe di Paris, seorang pengembara muda berkata, "Tiada sebab untuk ragu-ragu. Malaysia adalah tempat yang wajib dilawati." Di sebuah taman di New York, sepasang kekasih yang sedang merancang percutian melihat telepon pintar mereka dan menandakan tarikh kita pergi semasa musim perayaan Taipusam. Hakikatnya, pada tahun 2024, Malaysia sedang mengalami ledakan pelancong yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasananya begitu meriah. Di kawasan pejalan kaki Bukit Bintang pada hari biasa, pelbagai bahasa seperti Inggris, Arab, dan Korea kedengaran silih berganti. Di pesta gendang dan silat di Melaka, sekumpulan pelancong dari Amerika Latin mengibarkan bendera negara mereka yang berwarna-warni sambil merekam video. Di dalam hutan, hujan taman negara sebuah keluarga dari Eropa berjalan berpegangan tangan, menikmati ketenangan pemandangan kanopi sambil mengabadikan kenangan dalam foto. Pemandangan seperti ini tidak lagi boleh dijelaskan hanya sebagai pemulihan sektor pelancongan pasca pandemik. Ketika industri pelancongan kembali aktif selepas wabak, mengapa Malaysia mendapat perhatian yang begitu meluas? Perlu diperhatikan bahwa struktur pelancong yang melawat Malaysia telah mengalami perubahan yang besar. Dahulu, mayoriti pelancong datang dari negara jiran seperti Singapura, Indonesia, dan Thailand. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, jumlah pelancong dari negara ahli yang dianggap lebih jauh dari segi geografi dan budaya, seperti Vietnam, Turki, dan negara-negara Timur Tengah, telah meningkat secara mendadak. Ini bukanlah satu kebetulan. Apa yang menarik mereka bukan sahaja masjid-masjid bersejarah, keindahan pantai dan gunung ganang, atau kemudahan budaya bandar. Terdapat juga perasaan selamat yang nyata, suasana yang penuh kemesraan, serta layanan yang ramah dan ikhlas. Semua ini adalah nilai yang dapat dirasai secara langsung melalui data dan pengalaman. Jadi, apa sebenarnya yang mereka lihat di Malaysia? Apa yang menyentuh hati mereka? Dan bagaimana angka-angka menyokong daya tarikan ini? Seterusnya, kami akan menggabungkan data terperinci dari 15 negara dengan suara-suara sebenar pelancong asing untuk mendalami mengapa dunia kini berpusu-pusu ke Malaysia. Jumlah pelancong asing yang melawat Malaysia sedang meningkat pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Momentum ini begitu kuat, sehingga ia tidak boleh lagi digambarkan sebagai sekadar satu tren. Menurut data yang dikeluarkan oleh Tourism Malaysia, jumlah pelancong asing pada tahun 2023 telah pulih dengan ketara mencapai kira-kira 75% daripada tahap pra-pandemik. Menjelang Januari 2024, angka yang lebih menakjubkan telah dicatatkan dengan pertumbuhan mendadak berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa seluruh dunia telah mula bergerak ke arah Malaysia. Apa yang lebih menarik perhatian ialah jumlah perbelanjaan. Perbelanjaan purata setiap pelancong asing mencecah kira-kira RM5.800. Berbanding dengan negara-negara Asia yang lain, ini adalah tahap yang sangat kompetitif. Perbelanjaan yang tinggi disahkan dalam semua kategori, termasuk membeli belah penginapan makanan dan minuman pengangkutan dan perkhidmatan. Ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelancongan biasa, tetapi perbelanjaan berasaskan pengalaman mendalam yang semakin meluas. Sebenarnya, jumlah perbelanjaan oleh pelancong asing pada tahun 2023 adalah sangat besar. Impaknya terhadap ekonomi Malaysia cukup signifikan untuk dibandingkan dengan beberapa segmen dalam industri semikonduktor negara. Perincian perbelanjaan juga patut diberi perhatian. Menurut tinjauan terkini, pecahan perbelanjaan pelancong di Malaysia adalah seperti berikut. Membeli belah 34,8%, penginapan 29,7%, makanan minuman 21,0%, pengangkutan 10 kinah 2%, hiburan, perkhidmatan 5,2%, membeli belah menduduki bahagian terbesar menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding tahun 2019. Apa yang amat menarik ialah pembelian barangan berkualiti tinggi menggunakan sistem bayaran balik cukai. Dahulu produk populer adalah cenderawasih seperti keropok, lekor, dan kopi putih. Kini produk elektronik, produk kecantikan, dan kesehatan barangan rekaan kreatif, serta kraft tangan tempatan menjadi tumpuan utama. Sebagai contoh produk berkaitan elektronik menyumbang sebagian besar daripada pembelian keseluruhan, diikuti oleh produk penjagaan kulit seperti topeng muka dan makanan kesehatan.
Beberapa kategori ini sahaja sudah merangkumi sebahagian besar daripada keseluruhan perbelanjaan. Kecenderungan ini menunjukkan lebih daripada sekadar minat untuk membeli belah. Ia melambangkan kepercayaan yang kuat dari pelancong asing terhadap nisbah harga kualiti produk Malaysia, penjelasan yang mesra dari kaki tangan kedai, dan penetapan harga yang boleh dipercayai. Orang dari seluruh dunia memuji Malaysia sebagai negara, di mana mereka boleh mendapatkan barangan yang berbaloi dengan uang yang dibelanjakan. Inilah salah satu sebab terbesar mengapa Malaysia, sebagai sebuah negara yang bergantung pada pelancongan, sekali lagi mendapat perhatian dunia. Tujuan saya datang ke Malaysia adalah untuk membeli belah di farmasi dan kedai elektronik, kata seorang lelaki berusia 30-an dari Kanada sambil tersenyum. Dia menambah kualiti, produk penjagaan kulit, dan aksesori komputer di sini sangat baik dan harganya hampir separuh lebih murah berbanding di Kanada. Jadi saya terus membeli barangan bernilai RM3.000. Walaupun sebahagiannya untuk rakan dan keluarga, ia masih sangat berbaloi walaupun ditambah dengan kos tiket penerbangan. Suara-suara seperti ini bukanlah sesuatu yang terpencil. Sebagai contoh, seorang wanita berusia 40 komaan dari Korea Selatan menyatakan bahwa dalam perjalanan singkat 4 hari 3 malam, dia telah membelanjakan RM4.500 untuk membeli belah. Jika ia barangan rekaan kreatif buatan Malaysia dan batik sutra saya, boleh membelinya dengan yakin. Walaupun ada di Korea pilihan di Malaysia lebih banyak dan pembungkusannya sangat cantik. Di sebuah pusat seni di Kuala Lumpur terdapat begitu banyak barangan rekaan unik yang dipamerkan. Sangat seronok untuk memilih. Tingkah laku pengguna ini disokong oleh data statistik. Seperti yang dinyatakan, sebelum ini membeli belah menyumbang bahagian terbesar dalam perbelanjaan pelancong. Pembelian barangan istimewa telah meningkat secara drastik. Kepercayaan terhadap kualiti kepelbagaian produk dan penggunaan fleksibel sistem bayaran balik cukai, faktor-faktor ini bergabung untuk menyebarkan tanggapan di seluruh dunia bahwa membeli barangan terbaik adalah di Malaysia. Selain itu, seorang lelaki berusia 50-an dari Prancis meluahkan rasa kagumnya dalam bidang yang tidak dijangka budaya alat tulis dan kedai buku. Saya datang ke Malaysia untuk membeli pendakwat dan melawat kedai buku Kinokuniya. Reka bentuk dan suasana di sana tidak dapat dilihat, walaupun di kedai-kedai pakar di Paris. Walaupun saya membelanjakan lebih RM1.500, saya sangat berpuas hati. Ia sangat berbeza dengan kedai alat tulis di Eropa. Saya rasa alat tulis di Malaysia bukan sahaja praktikal, tetapi juga mempunyai warisan budaya yang kuat. Menurut data Tourism Malaysia, kehadiran kraft tangan tradisional dalam senarai barangan yang dibeli juga semakin meningkat secara senyap. Wayang kulit labu sayong seramik dan tenunan puak kumbu produk yang penuh dengan estetika unik Malaysia digabungkan dengan pengalaman budaya untuk menawan hati pelancong asing. Oleh itu, membeli belah bukan sekadar aktiviti pengguna biasa. Ia boleh dikatakan sebagai satu bentuk penghormatan terhadap semangat ketukangan dan kepelbagaian budaya Malaysia. Sebenarnya tidak banyak negara di dunia yang membolehkan seseorang berbelanja dengan rasa tenang. Dari sudut ini, Malaysia kini berada pada kedudukan yang sangat unik di dunia. Kualiti ketenangan pikiran dan keseronokan membeli belah yang penuh kemesraan. Inilah intipati pengalaman membeli belah di Malaysia, dan sebab terbesar mengapa pelancong dari seluruh dunia memilih untuk berbelanja di sini. Jika kita melihat bagaimana pelancong dari negara berbeza menggunakan uang mereka, kita akan menemui perbezaan yang menarik. Sebagai contoh, pelancong dari Amerika Syarikat membelanjakan kira-kira RM6.800 setiap seorang, manakala pelancong dari Australia juga mencapai RM4.500. Sebaliknya, pelancong dari negara Asia yang lebih dekat seperti Hong Kong dan Jepun secara tidak dijangka lebih berjimat. Pelancong Hong Kong membelanjakan kira-kira RM4.600 dan Jepun RM5.000, menunjukkan perbezaan yang jelas berbanding negara-negara barat. Latar belakangnya ialah perbezaan tempo penginapan. Purata tempo penginapan pelancong barat ialah 9,1 hari, manakala negara Asia hanya 4,3 hari, kurang daripada separuh. Apabila tempo penginapan singkat perbelanjaan secara semula jadi akan berkurangan. Satu lagi perkara menarik ialah perbezaan perbelanjaan mengikut kumpulan umur. Purata perbelanjaan golongan berusia 20 lebih rendah, manakala golongan berusia 60 kanan ke atas membelanjakan jauh lebih banyak dengan perbezaan kira-kira 1,6 kali ganda. Generasi yang lebih tua, khususnya lebih gemar, perjalanan yang tenang menginap di resort mata air panas mewah, mengalami budaya teh dan seni tembikar, serta membeli kraft tangan atau karya seni. Mereka benar-benar menemui nilai dalam setiap pengalaman.
Sepasang suami istri dari Jerman berkata, "Kali ini kami mengelilingi semenanjung selama 10 hari. Lain kali kami mahu menghabiskan kira-kira 20 hari di bandar-bandar kecil yang lebih tenang. Kami ingin perlahan-lahan meneroka mata air panas di Sabah dan hutan di Pahang. Bahagian bandar kami sudah cukup nikmati." Ini menunjukkan bahwa peralihan dari pelancongan bandar kepada pengalaman mendalam di luar bandar dijangka akan menjadi tren masa depan. Daripada kemudahan bandar orang ramai, beralih kepada perjalanan yang mementingkan ketenangan desa, interaksi sesama manusia, dan pemandangan bermusim. Sebaliknya, fenomena pelancong yang kembali melawat Malaysia juga tidak boleh diabaikan. Menurut tinjauan turisme Malaysia, sebahagian besar pelancong asing adalah pelancong berulang. Mereka mungkin sudah melawat Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, dan pada lawatan seterusnya mereka akan menuju ke pantai timur atau Sabah dan Sarawak untuk mencari pengalaman yang lebih mendalam. Selain itu, pelancong dari negara barat menunjukkan kecenderungan untuk memanjangkan tempo penginapan mereka. Diramalkan pada masa hadapan purata penginapan akan melebihi 12 hari. Ini mempunyai implikasi yang besar kepada ekonomi Malaysia karena jika tempo penginapan dipanjangkan, perbelanjaan per kapita akan meningkat secara berkadar. Peralihan dari pelancongan jangka pendek kepada perjalanan yang dinikmati perlahan-lahan, gaya perjalanan jangka panjang ini adalah kunci kepada dasar pelancongan masa depan. Jangkaan pelancong terhadap Malaysia bukan hanya pemandangan yang indah atau makanan jalanan yang lazat. Salah satu daya tarikan terbesarnya ialah rasa percaya dan kebolehan untuk melancong dengan tenang. Dalam tinjauan turisme Malaysia, keselamatan yang baik, pengangkutan yang mudah, dan persekitaran makanan yang bersih adalah antara sebab utama untuk melawat Malaysia. Jadi, adakah tanggapan rasa selamat ini boleh disokong oleh angka? Jawabannya adalah ya. Pertama, mari kita lihat keselamatan. Dalam pelbagai ranking keselamatan antara bangsa, Malaysia sentiasa berada di kedudukan teratas dunia dalam kategori keselamatan. Apa yang amat ketara ialah kadar jenayah jalanan yang rendah. Menurut data, kadar kejadian jenayah di Kuala Lumpur adalah sangat rendah. Sebagai perbandingan, angka di London atau New York adalah jauh lebih tinggi. Ini bermakna tahap keselamatan di Kuala Lumpur mengejutkan pelancong barat. Kadar jenayah dikawal pada tahap yang amat rendah. Terdapat satu lagi angka unik di Malaysia, kadar pemulangan barang yang hilang. Menurut statistik PDRM, jumlah barang hilang yang diserahkan setiap tahun adalah sangat besar dan sebahagian besarnya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini jauh melebihi purata dunia dan boleh dikatakan sebagai data yang melambangkan budaya kejujuran dan keprihatinan yang mendalam dalam masyarakat Malaysia. Seorang wanita berusia 20-an dari Belanda memberitahu kami, "Di Amsterdam saya akan mengelak berjalan seorang diri selepas jam 10 malam. Tetapi di Kuala Lumpur, walaupun pada jam 12 tengah malam, saya langsung tidak berasa takut. Saya malah boleh pergi makan lewat malam." Kawan saya kehilangan dompetnya dan keesokan harinya ia telah dihantar ke balai polis. Semua barang di dalamnya masih ada. Ini mustahil berlaku di negara kami. Seterusnya, mari kita bincangkan ketepatan infrastruktur pengangkutan. Data dari Kementerian Pengangkutan menunjukkan bahwa kadar ketepatan masa LRT di Kuala Lumpur adalah sangat tinggi dengan purata masa kelewatan yang amat singkat. Sebagai perbandingan, pengangkutan awam di Berlin, Sydney, dan Rome sering mengalami kelewatan, menunjukkan perbezaan yang besar. Lebih-lebih lagi, perkhidmatan kereta api elektrik ETS Malaysia mempunyai kadar ketepatan massa yang sangat tinggi dengan purata kelewatan hanya beberapa puluh saat hingga beberapa menit. Ini adalah tahap ketepatan yang menakjubkan. Seorang lelaki berusia 40 komaan dari New York berkata, "Di New York, kereta api bawah tanah lewat 5,10 menit adalah perkara biasa. Tetapi di Malaysia saya tidak pernah mengalami sebarang kelewatan. Jadi saya boleh melawat 2 atau 3 tempat dalam sehari mengikut rancangan. Ibu bapak saya juga sangat berpuas hati. Jarak antara stesen yang pendek juga bagus memudahkan pergerakan untuk ahli keluarga yang lebih tua." Seorang lagi pelancong dari Britain berkongsi cerita ini. "Di UK, kereta api lewat 5 atau 10 menit adalah perkara biasa. Tetapi di Malaysia, LRT hampir tepat pada masanya dan sangat bersih. Saya tidak dapat menahan diri daripada tersenyum. Terima kasih kepada ketepatan ini, perjalanan saya berjalan lancar dan saya berjaya melawat 12 tempat." Kita juga tidak boleh lupa tentang keselamatan dan kualiti makanan. Dari segi jumlah restoran yang tersenarai dalam panduan Michelin dan Bib Gourmand, kepadatan di Malaysia adalah antara yang tertinggi di Asia. Sama ada restoran mewah atau gerai pasar malam, keperluan kebersihan semakin ketat.
Menurut penunjuk yang relevan, kadar kejadian keracunan makanan di kedai makan Malaysia adalah sangat rendah berbanding negara barat. Ini boleh dikatakan hasil daripada pengurusan kebersihan yang menyeluruh dan kesadaran sosial untuk menjaga keselamatan makanan. Seorang chef dari Perancis berkata, tahap kebersihan dalam pengendalian makanan laut dan minuman di Malaysia sangat tinggi dan sejujurnya fakta ini mengejutkan saya. Dari sudut pandangan profesional, pengurusan kebersihan dan kesegaran bahan-bahan di Malaysia adalah bertaraf dunia. Sama ada dari segi angka atau pengalaman sebenar persekitaran Malaysia yang membolehkan pelancong melancong dengan tenang adalah tiada tandingannya di dunia. Perhatian dunia terhadap Malaysia bukanlah sesuatu yang telah berlalu. Sebaliknya, ia baru saja bermula. Menurut analisis kerajaan terkini, pada tahun 2025, jumlah pelancong asing yang melawat Malaysia akan melebihi tahap pra-pandemik. Sasaran untuk tahun 2030 dijangka mungkin mencapai lebih 20 juta pelawat setahun. Ramalan ini berdasarkan tinjauan berskala besar yang dijalankan di pelbagai negara Asia dan Eropa. Apa yang patut diberi perhatian ialah tahap niat yang tinggi yang ditunjukkan dalam hasil tinjauan tersebut. Peratusan responden yang menjawab ingin melawat Malaysia dalam tempo 3 tahun akan datang adalah sangat tinggi di negara seperti Korea Selatan dan Hong Kong. Selain itu, ramai orang di Vietnam, Filipina, dan malah Jepun turut menjawab bahwa mereka sedang mempertimbangkan secara aktif untuk melawat Malaysia. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pelancong dari seluruh dunia bukan sekadar berpikir suatu hari nanti, tetapi mempunyai niat yang kuat untuk mesti pergi dalam masa terdekat. Malaysia bukan lagi sekadar sebuah titik di peta. Ia telah dipilih sebagai destinasi pilihan utama yang seterusnya. Peningkatan kesadaran ini juga mengubah gaya penginapan. Pelancong dari Eropa menunjukkan tren untuk beralih dari purata penginapan semasa 9,1 hari kepada penginapan jangka panjang selama 12 hari atau lebih. Ini mempunyai kepentingan yang besar dari segi ekonomi pelancongan. Walaupun hanya beberapa hari tambahan, ia akan memberi impak besar kepada jumlah perbelanjaan. Selain itu, permintaan pelancong terhadap Malaysia juga sedang berevolusi. Tinjauan terkini menunjukkan bahwa tujuan utama lawatan adalah makanan diikuti oleh membeli belah pemandangan semula jadi dan pengalaman budaya. Ini bermakna permintaan mereka bukan lagi sekadar melawat tempat-tempat tarikan pelancong, tetapi untuk menikmati masa berkualiti yang hanya boleh didapati di Malaysia. Selaras dengan tren ini, kerajaan sedang berusaha untuk memperkasakan pelancongan di luar bandar dengan matlamat untuk meningkatkan secara drastik jumlah penginapan pelancong asing di kawasan luar bandar menjelang 2030. Kerajaan negeri sedang melancarkan dasar-dasar unik. Contohnya di pantai timur, package pelancongan premium yang memanfaatkan budaya tempatan dan alam semula jadi sedang diperkasakan dengan sasaran untuk meningkatkan perbelanjaan per kapita secara signifikan. Sebaliknya, pulau-pulau seperti Langkawi dan Tioman berusaha untuk menyediakan pengalaman unik yang membuatkan pelawat pertama kali ingin kembali lagi bagi mendapatkan pelancong berulang. Kini, pelancongan sedang beralih dari era kuantiti kepada quality dan Malaysia berada di barisan hadapan. Peningkatan jumlah pelancong adalah satu dorongan besar kepada ekonomi Malaysia. Pada tahun 2023, perbelanjaan pelancong asing adalah sangat besar menyumbang sebahagian daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Apa yang patut diberi perhatian khusus ialah peningkatan perbelanjaan di kawasan luar bandar. Dahulu tumpuan jelas di Kuala Lumpur, tetapi kini data menunjukkan lebih separuh pelancong melawat dan berbelanja di negeri-negeri lain di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Kesan limpahan kepada ekonomi serantau semakin meningkat. Namun di sebalik peningkatan mendadak ini banyak cabaran turut timbul. Contohnya masalah kesesakan dan pelancongan berlebihan. Tinjauan di tempat-tempat seperti John Kerr Street di Melaka menunjukkan penduduk tempatan menyatakan bahwa kehidupan mereka terganggu akibat peningkatan pelancong. Pengangkutan harian, pengurusan sampah, semuanya terjejas. Di sebalik suasana mengalu-alukan pelancong, tekanan kepada penduduk tempatan juga semakin meningkat. Selain itu, kekurangan kemudahan penginapan pada hujung minggu juga semakin serius. Tempahan penginapan di destinasi populer menjadi sukar. Bekalan tidak dapat menampung permintaan yang meningkat mendadak. Ini menjadi penghalang besar memandangkan tren penginapan jangka panjang oleh pelancong asing terus berkembang. Halangan bahasa juga tidak boleh diabaikan. Tinjauan menunjukkan masih ramai pelancong asing yang berasa tidak selesa dengan masalah bahasa. Papan tanda yang tidak mencukupi di bandar-bandar kecil atau gerai makanan tradisional atau kesukaran untuk bertanya soalan ketidakpuasan kecil ini
apabila terkumpul akan menjejaskan kepuasan keseluruhan. Untuk menangani cabaran-cabaran ini, pengenalan teknologi digital sedang dijalankan. Kemudahan pelancongan utama sedang mempopulerkan penggunaan aplikasi terjemahan AI untuk sokongan pelbagai bahasa. Kadar penggunaannya sudah agak tinggi, dan ketepatan terjemahan juga semakin baik. Kemudahan untuk pelancong sememangnya telah bertambah baik. Selain itu, penyebaran pembayaran tanpa tunai juga semakin pesat. Tempat-tempat yang menerima kad Touch and Go Duit Now, QR, dan kad kredit semakin banyak. Bagi warga asing Malaysia sedang berubah menjadi negara yang lebih mudah. Namun penyelesaian teknikal ini sahaja tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Kesediaan mental masyarakat tempatan untuk menerima pelancong, serta pembentukan peraturan untuk kewujudan bersama antara pelancongan dan kehidupan seharian akan menjadi cabaran besar pada masa hadapan. Bagi Malaysia yang bermatlamat untuk menjadi kuasa pelancongan, apa yang diperlukan bukan sekadar menarik tetamu, tetapi bentuk pelancongan yang mampan. Sambil mengejar faedah ekonomi, bagaimana untuk mencapai keharmonian dengan masyarakat setempat adalah tema terpenting dalam dasar pelancongan masa depan. Kini pelancongan Malaysia berada di titik perubahan yang penting. Dahulu, tumpuan adalah berapa ramai pelancong yang boleh ditarik, tetapi pada era akan datang, perspektif yang diperlukan ialah pengalaman apa yang boleh ditawarkan. Memang benar kadar pertukaran mata uang memberi kesan. Percutian di Malaysia sangat berbaloi bagi ramai orang di seluruh dunia, dengan kadar pertukaran sekitar 1 USD kepada 470 MYR membeli belah, dan makan di luar di Malaysia terasa lebih murah dan berkualiti tinggi berbanding negara lain. Namun, terlalu bergantung pada daya tarikan ekonomi ini adalah berbahaya. Jika kadar pertukaran berubah pada masa hadapan, perasaan berbaloi di Malaysia mungkin akan pudar. Risiko pelancong beralih ke negara lain tidak dapat dinafikan. Ini bermakna perlu ada peralihan dari struktur datang karena murah kepada datang karena ada nilai yang hanya ada di Malaysia. Kuncinya terletak pada pengalaman pelancongan berkualiti tinggi, ketepatan pengangkutan keselamatan yang baik, keselamatan makanan, dan layanan mesra yang penuh kemanusiaan. Ini adalah kelebihan semula jadi Malaysia yang tidak terjejas oleh kadar pertukaran. Namun hakikatnya masih ramai pelancong yang tidak memahami sepenuhnya kelebihan ini. Realitinya ada yang hanya menganggap Malaysia sebagai tempat untuk menikmati makanan lazat dengan harga murah. Ini juga membuktikan bahwa warisan budaya yang mendalam dan nilai-nilai pelbagai yang dimiliki oleh Malaysia belum disampaikan sepenuhnya. Pada masa hadapan, Malaysia harus mengejar gaya pelancongan jangka panjang yang mempunyai kaitan mendalam dengan komuniti setempat. Bukan pelancongan permukaan, tetapi perjalanan yang meluangkan masa untuk menghayati budaya di kampung tradisional kehidupan masyarakat orang asli atau suku kaum di Borneo. Perjalanan seperti ini akan mencipta kenangan yang lebih mendalam dan kaya. Pelaksanaannya juga menguji sistem penerimaan di peringkat tempatan. Bukan hanya tentang menambah bilangan pelancong, tetapi yang penting ialah membina hubungan di mana penduduk tempatan dan pelancong saling belajar dan menghormati. Usaha untuk merentasi halangan bahasa juga lebih penting daripada sebelumnya. Selain sokongan pelbagai bahasa dan penggunaan terjemahan AI, lawatan berpandu yang mesra dan berperi kemanusiaan dengan bantuan sukarelawan tempatan dan pelajar akan menjadi lebih penting. Yang paling penting ialah menyoal semula untuk siapa pelancongan ini wujud. Ia tidak sepatutnya hanya menjadi alat untuk menjana pendapatan, tetapi harus menjadi medan pembelajaran dan inspirasi di mana manusia bertemu dan nilai-nilai yang berbeza bersilang. Zaman mengejar angka semata-mata akan berakhir. Pelancongan Malaysia pada masa hadapan akan ditanya bagaimana untuk memupuk nilai intrinsik yang tidak bergantung pada angka. Seperti yang diperkenalkan sebelum ini, kini orang dari seluruh dunia tertarik kepada Malaysia. Sebabnya bukan sahaja keindahan alam semula jadi, kemudahan LRT keselamatan yang baik, keselamatan makanan dan kemesraan yang mendalam setiap satu daripadanya menyentuh hati para pelawat. Namun untuk meneruskan nilai ini ke masa depan, mengalu-alukan warga asing sahaja tidak mencukupi. Kewujudan bersama dengan komuniti setempat meningkatkan kualiti pelancongan dan usaha untuk menyampaikan Malaysia yang sebenar akan semakin diperlukan pada masa hadapan. Apa perasaan Anda semua? Adakah ledakan pelancongan ini sesuatu yang patut diraihkan atau patut dihadapi dengan berhati-hati? Jika Anda pernah mempunyai pengalaman di mana seorang pelancong asing memberitahu Anda, Malaysia memang hebat di sini, sila kongsikannya di ruangan komen. Terima kasih karena menonton. Lain kali kami akan membawakan lagi pengenalan tentang daya tarikan Malaysia yang kaya. Sila langgan saluran ini dan tekan butang suka
sebagai tanda sokongan. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video seterusnya.